Maknanya ingat juga, lepas kenyang habis baru dapat rezeki daripada Allah. Masa nampak makanan tak ingat lagi Allah. Ini menunjukkan tidak tajam mata hati. Tapi orang yang tajam mata hati, dia lihat makanan itu sudah lihat Allah. Apa maksud lihat Allah? Maknanya sudah nampak Allah Ta'ala. Ini pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalulah nikmat yang dia dapat, dia tidak lupa kepada Allah sebab mata hatinya sudah tajam. Sudah nampak Allah. Mana kalau parang itu, kalau parang kali takir itu kena selalu, dia tajam. Tapi kalau tupur 3-4 kali takir. Lepas makan, lepas berehat kenyang, alhamdulillah, daripada Allah. Masa dapat makanan masa tu tak ingat lagi. Ini tumpulnya mata hati. Jadi ketajaman mata hati itu ada dalam uzlah. Lalu ulama mengatakan, orang yang beruzlah ini, yang pertama orang yang beruzlah ni, yang pertama selamat agama dia. Orang yang beruzlah ni, yang pertama selamat agama dia. Agama dia akan jadi selamat. Yang kedua, akan melahirkan ketajaman ilmu. Dan uzlah juga boleh melahirkan ilmu laduni juga. Ketajaman dari segi ilmu, akal, ketajaman akal, dan juga ketajaman mata hati. Yang ketiga, orang yang beruzlah ni terselamat daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Perbuatan keji. Dia nak buat jahat ke orang, dia tak buat jahat sebab dia dulu seorang diri. Buat jahat kan? Yang keempat, dia akan merasa kemanisan beribadat kepada Allah. Manis beribadat, nikmat beribadat. Kerana sudah tidak ada gangguan lagi, sudah tidak ada lagi fikir lagi. Yang kelima, terpelihara anggotanya, terpelihara matanya. Matanya tidak melihat lagi kepada perkara maksiat sebab dia beruzlah seorang diri. Maka terpelihara telinganya tidak mendengar kata-kata yang buruk daripada orang. Sebab apa? Sebab dia beruzlah, mengasingkan diri kepada mengasingkan diri daripada orang ramai. Dan yang seterusnya, hasil daripada uzlah ini dapat terbuka rahsia-rahsia ketuhanan. Dan juga uzlah ini dapat menghasilkan hati yang bersih. Hati yang bersih, lalu menghasilkan ibadat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hasil daripada uzlah. Sehingga kan kalau tak silap Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau diberi pilihan sama ada berdakwah kepada orang ramai dengan uzlah, Allah Ta'ala pilih aku uzlah ke nak dakwah depan orang ramai, dan aku pilih uzlah. Kerana uzlah ni kemanisan ibadat itu. Kalau siapa yang mengecapi, kita ni tak kecap lagi, hanya beritahu nasi ayam tu sedap, makan tak makan lagi, ibaratnya. Jadi nak beritahu, kalau orang mengecapi, merasakan nikmat beruzlah ini lebih daripada berdakwah. Kerana berdakwah berjumpa dengan makhluk, berhadapan dengan makhluk, tapi beruzlah berhadapan dengan Allah, maka lebih nikmat lagi lah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, tiap-tiap fikir dan tiap-tiap fikir tafakur dengan tiada uzlah. Dia berfikir tapi tidak ada uzlah. Nak berfikir tentang keagamaan, nak berfikir tentang hakikat ketuhanan, nak berfikir tentang ibadat, tapi tidak ada uzlah. Nak jadi orang baik tapi tidak ada uzlah, gimari semua dan sebagainya, tidak ada uzlah, maka tiada sempurna kejadiannya, pada tiada sempurna amalan dia. Tidak sempurna apabila dia tadi tafakur tapi tidak ada uzlah. Lepas tu kena ada uzlah. Bagi orang-orang yang soleh, kadang-kadang dia ada masa dia beruzlah. Ada masa dia beruzlah. Ini sesuai bagi orang yang tidak terlibat dengan bidang dakwah sebagai contoh. Kalau terlibat dengan bidang dakwah, susah, dia tidak boleh beruzlah juga, kerana dia diperlukan oleh masyarakat untuk berdakwah. Tapi kalau kita tidak terlibat dengan bidang dakwah, mendapat ilmu, balik beruzlah dalam keadaan berfikir mengenai hakikat ketuhanan. Kalau orang itu beruzlah, kalau dia duduk di bawah bimbingan guru akan ajar mengenai berfikir tentang ketuhanan melalui kaedah zikir, kemudian melalui kaedah ilmu. Ilmu ini termasuk dengan ilmu Nur Muhammad, ilmu Murtabat 7 dan sebagainya, untuk menjadikan kita ini
terbuka rahsia hati, rahsia ketuhanan, ataupun dibersihkan hati, ditajamkan fikiran, ditajamkan mata hati melalui jalan uzlah. Tetapi kalau orang itu berfikir mengenai ketuhanan, yang kebanyakan kita belajar nak mencari ketuhanan, mencari ilmu Allah, bukan saja mencari ilmu, tetapi mencari kenikmatan dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan saja kenikmatan saja, mencari keredaan Allah. Ni hari ini manusia mencari redha Allah, hanya tak jumpa jalan saja. Bila tak jumpa jalan, menyebabkan dia tidak mendapat keredaan Allah, ataupun ibadat yang dia buat itu pun dia tidak meredai Allah. Ramai manusia yang beribadat tetapi kadang-kadang tidak dapat menerima ketetapan Allah, qada Allah dan sebagainya. Jadi seorang itu yang berfikir hendaklah disertai dengan uzlah supaya lebih sempurna ibadat mereka itu, dalam mereka bertafakur dan hendaklah mereka beruzlah. Maka uzlah ini boleh selamat diri, selamat diri. Dan orang-orang dahulu mereka menyelamatkan diri melalui uzlah. Sebagai contoh kisah Ashabul Kahfi, wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ini dalam suratul Kahfi. Wa idh tazaltumuhum, maka mereka itu dalam keadaan beruzlah. Mereka itu beruzlah, beruzlah, larikan diri. Ashabul Kahfi melarikan diri apabila melihat pemimpin mereka itu menyembah min dunillah, selain daripada Allah. Pemimpin mereka menyembah selain pada Allah. Pada peringkat awalnya Ashabul Kahfi ini mereka bekerja dengan raja tadi. Dan bila bekerja dengan raja, dan dia tahu bahawa raja itu adalah orang yang menyembah selain daripada Allah, tidak bertuhankan, tidak bertauhidkan kepada Allah. Dalam keadaan begitu, tidak bertauhidkan kepada Allah, tiba-tiba raja tadi dia pun berfikir, bimbang, takut diketahui oleh raja, ataupun raja tanya dalam istana ke, masa dia bekerja, bimbang. Lalu dia nak menjaga agama dia. Lalu Ashabul Kahfi ini lari, lari dan sembunyi di dalam gua. Fa'u ilal kahfi, maka bersembunyilah kamu, carilah kamu akan gua, duduk di dalam gua. Ini seorang Ashabul Kahfi, dia duduk dalam gua. Kenapa dia nak selamatkan diri dia daripada raja yang kafir? Bila dia duduk dalam gua, Allah Ta'ala dudukkan dia lama dalam gua. Duduk lama dalam gua, ratus tahun. Berapa ratus tahun? 300 tahun. 300 tahun. Dia duduk dalam gua tu 300 tahun. Bila duduk dalam gua 300 tahun untuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan akidah dia. Lalu bila dia bangun daripada tidur ini, dia fikir, lama mana kita duduk ni? Atau kata sehari je. Tidur pagi, bangun petang, sehari saja. Dan dia tidak sedar bahawa dia telah tidur ratusan tahun. Lalu rasalah perut lapar. Bila perut lapar, nak beli makanan. Bila nak beli makanan, undi, siapakah yang patut keluar? Undi-undi, terlatihlah seorang tadi untuk beli makanan. Jadi bila beli makanan, bawa lah duit tu. Bawa duit. Jadi duit ni kadang-kadang ada kan duit lama. Duit RM1 hak dulu tak laku dah ni. Maknanya, jadi mata wang tu mata wang lama. Mata wang tu mata wang yang lama. Dan dia tidak tahu dia telah tidur 300 tahun. Tapi makanan tak berubah lah. Nasi lemak daripada dulu sampai sekarang nasi lemak juga. Makanan dia tak berubah. Tapi maknanya mata wang. Pergi ke pasar. Bila pergi ke pasar, dia terkejut, berubah. 300 tahun memang berubah dah. Mana dia rasa terkejut. Tapi awak tak tahu. Dah orang pun tengok pakai baju pasal lama. 300 tahun dah baju. Bukan baju pasal baru. Dia kadang-kadang ada juga pasal. Jadi tahun 60-an lain, baju lain. 60-an. Sikat rambut pun lain dah cara 60-an. 70-an lain. Itu baru berapa ni? 10 tahun. 10 tahun. Dah kalau 300 tahun pasal baju lain.
Jadi bila sampai kat pasar, orang pakai tengok belakang ni orang lama bila ni. Ibarat je begitulah. Mari. Jadi orang rasa pelik, dia pun pergi. Pergi beli. Beli mata wang. Bila beri mata wang, tengok terkejut. Beri mata wang. Jadi dia tak tahu, ambil kuih, beri duit, balik lah. Dia tak tahu dah orang dah guna mata wang lain dah. Mata wang lain dah. Jadi dalam keadaan macam tu, orang pun tengok terkejut. Dia terkejut. Lalulah dikatakan bahawa ada cerita mengenai orang zaman dahulu pernah lari duduk dalam gua. Dalam gua kena melari menyelamatkan akidah. Dan ketika dia pergi ke pasar itu, masa zaman itu raja ketika itu sudah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalil ada. Dalam Quran pun ada mengenai Ashabul Kahfi, ialah dalil uzlah. Uzlah untuk menyelamatkan agama. Hanya orang dahulu masa Ashabul Kahfi itu nak menyelamatkan agama dia supaya dia ini tidak mati dibunuh. Selamatkan nyawa dia. Tetapi kita sekarang ni uzlah untuk menyelamatkan ibadat kita. Ibadat kita. Baik, lalu dikata di sini maka yang memberi manfaat itu berhimpun keduanya. Maka yang manfaat berhimpun keduanya, iaitu di antara uzlah dan fikir. Uzlah dan juga berfikir. Maka kena ada kedua-duanya. Itulah yang memberi manfaat. Hari ini kita beribadat, tidak ada fikir. Kita berfikir, tidak ada uzlah. Tidak ada uzlah. Fikir bab mati pun tak jadi benda. Kenapa uzlah ni, kita kita nak kosongkan perkara duniawi ni, perkara-perkara yang boleh mengotorkan hati ataupun yang boleh menggelakkan mata hati. Sebab tu perlunya uzlah. Sebab tu perjalanan ahli-ahli tasawuf untuk membersihkan hati-hati manusia kepada Allah Ta'ala ialah perjalanan suluk. Kerana suluk itu salah satu jalan uzlah untuk menghasilkan ketajaman mata hati. Dan apabila manusia tidak tajam lagi mata hatinya, tidak tajam mata hati, maka dia masa ketika itu tidak melihat Allah, ataupun dengan arti kata keimanan dia itu belum lagi mantap. Apabila mata hati dia itu tidak tajam, maka dengan beruzlah untuk menajamkan mata hati, maka mesti dalam keadaan dua-dua. Yang pertama mesti ada uzlah, yang kedua mesti ada tafakur. Tafakur. Dan uzlah yang sebaik-baiknya ialah melalui bimbingan guru. Tafakur ialah dengan pengajaran ilmu. Jangan tafakur saja-saja, mesti dengan pengajaran ilmu. Maka tidak seorang yang ingin menjadi orang yang tajam mata hatinya, mestilah dia beruzlah. Lalulah ada ulama mengatakan sebelum beruzlah mesti kena mencari guru.